Sekarang saya jumpa Yang Berhormat Lembah Pantai. Terima kasih Datuk Pengerusi. Saya ingin merujuk masuk bekalan 6 020500 Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Sebelum ini kita mendengar bagaimana sejumlah pemohon untuk bantuan kematian COVID-19 bawah NADMA hadapi masalah bila permohonan mereka tidak diketahui sama ada telah diterima, bilakah akan diproses dan sebagainya. Saya pohon Yang Berhormat Menteri untuk memberi penjelasan berapa ramai yang telah memohon, berapa ramai yang telah menerima, berapa ramai yang masih lagi sedang diproseskan, dan apakah yang akan dilakukan untuk memastikan tidak ada dengan izin bottleneck dalam isu ini. Saya ingin menyentuh 020100 MKN melibatkan SOP bagi pilihan raya khususnya. Kita semua telah lihat bagaimana perjalanan pilihan raya umum Negeri Melaka yang ke-15 telah menyaksikan pengingkaran berlaku, ramai yang tidak tahu, dan salah satu masalah asas ialah pemakluman tentang SOP ini berlaku pada hari penamaan calon. Jadi ini tidak patut berlaku. Seharusnya MKN, SPR mengadakan rundingan, perbincangan, jemputlah semua parti-parti politik dan runding, bincang, lihat, nyatakan kenapa memakai lencana parti itu, ya, adakah itu akan benar-benar membantu penyebaran wabak COVID-19. Itulah yang kita lihat berlaku salah faham dan akhirnya dia membuang masa dan mengekang usaha kita untuk bertemu dengan para pengundi. Saya ingin bertanya dengan Menteri pada beberapa hari yang lalu, pada 17 November yang lalu, dalam satu jawapan yang diberi oleh Menteri kepada Yang Berhormat Port Dickson berkenaan dengan JCOM, ya, dinyatakan bahawa JCOM yang tidak disenaraikan dalam buku bajet 2022 kini terkandung sebagai senarai pejawatan untuk tahun 2022 dalam VOT B6 JPM Jilid 1 bawah aktiviti 1.12 Jabatan Komunikasi Komuniti yang mengandungi sebanyak 155 perjawatan. Tapi bila saya belik-belik, saya cuba teliti perincian, saya tak jumpa. Saya minta Menteri untuk memberikan penjelasan tentang isu ini. Jawapan tidak sama dengan buku yang ada di hadapan kita. Untuk maksud pembangunan 6 93500 projek khas, kita pohon Yang Berhormat Perdana Menteri dan juga Menteri Timbalan Menteri Tugas-Tugas Khas sebelum ini pernah sebut ingin diberikan dana sama rata kepada semua ahli parlimen. Ya, kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak berniat untuk memastikan dana sama rata sampai kepada semua ahli parlimen, maka seharusnya beliau memberi penjelasan kepada Dewan Yang Mulia ini, kerana kenyataan beliau pada waktu itu mungkin telah mengelirukan Dewan. Jadi minta jawapan daripada Yang Berhormat Menteri yang bertanggungjawab. Saya ingin menyentuh maksud bekalan B8, maksud bekalan 8 Jabatan Peguam Negara, butiran 010100 Pejabat Peguam Negara. Saya pohon Menteri memberi jawapan kenapa Peguam Negara telah membatalkan rayuan terhadap satu kes melibatkan seorang ahli parlimen, walaupun rayuan telah dibuat sebelum ini, tapi sekarang telah dibatalkan. Saya pohon Menteri untuk memberikan jawapan kenapa pembatalan itu dibenarkan, diberikan. Adakah ianya atas inisiatif Peguam Negara ataupun ada arahan eksekutif? Ini penting ya, untuk rakyat mendengar kenapa Peguam Negara telah memutuskan untuk membatalkan rayuan tersebut. Saya ingin bertanya perincian ataupun butiran 030100 pendakwaan. Mengapa sebelum ini telah berlaku satu tangkapan pada bulan Mei yang lalu, seorang ahli parlimen, namun tangkapan di bawah SPRM pada waktu itu tidak dihadapkan ke mahkamah. Apakah telah berlaku kepada kes tersebut yang melibatkan Yang Berhormat Pasir Salak yang mungkin akan pergi ke sebuah negara yang lain, ya, menjadi duta. Dan saya ingin bertanya juga maksud bekalan 9 Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 020100 siasatan. Selain daripada kes 25 juta Datuk Hasanah yang telah didakwa hilang, apa lagi
bahan-bahan bukti dalam kes-kes yang sedang disiasat ataupun dibawa ke mahkamah yang telah hilang. Kerana kita lihat dalam kes Datuk Hasanah, 25 juta ringgit itu, dia tidak mengikuti arahan daripada Ketua Pesuruhjaya. Ketua Pesuruhjaya iaitu sekiranya berlaku kehilangan barang bukti, maka perlu dilakukan ataupun dibuat laporan polis. Jadi kita nak tahu adakah apa-apa lain bahan bukti yang telah hilang walaupun telah diamanahkan kepada pihak SPRM untuk tujuan siasatan ataupun pendakwaan. Dan saya juga ingin bertanya akhir sekali, dalam isu butiran 020600 perundangan dan pendakwaan, apakah yang telah terjadi kepada mereka yang dikatakan terlibat dalam isu kes 25 juta yang hilang? Adakah mereka masih lagi merupakan pegawai SPRM? Adakah apa-apa tindakan disiplin telah diambil? Adakah mereka akan dibawa, dihadapkan ke muka pengadilan? Kerana kita dengar, kita baca bagaimana mereka telah ditangkap, bukan sahaja atas isu ini, tapi memiliki senjata, butir peluru yang lebih daripada yang dibenarkan, mengedar dadah katanya, dan macam-macam lagi. Dan berapa ramai pegawai SPRM yang mungkin mempunyai profil yang sama? Saya pohon Menteri memberi penjelasan. Sekian, terima kasih. Terima kasih.